mundur boy. Oh, di sana. Okey, cantik. Baik, bawa sana. Ada mau cakap apa? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa, yang menghidupkan, yang mematikan, memberi manfaat, mudarat, yang bagi sakit, bagi sembuh Allah Subhanahu wa taala, yang memuliakan dan menghinakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat lagi kita bertemu dalam episod yang seterusnya. Dan hari ini kita bacakan kisah para sahabat dalam kitab Fadilat Amal, kisah kasih sayang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajuk utama perbuatan Sayyidina Anas bin Nar radhiyallahu anhuma dalam peperangan Uhud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semasa orang-orang Islam mengalami kekalahan dalam peperangan Uhud, ada orang yang menyebarkan kabar angin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah syahid. Berita yang begitu mencemaskan itu memberi kesan yang mendalam terhadap para sahabat radhiyallahu majma'in. Oleh sebab itu, semangat mereka bertambah lemah lagi. Ketika Sayyidina Anas bin Nar radhiyallahu anhuma sedang berjalan, beliau ternampak satu kumpulan yang terdiri daripada beberapa orang muhajirin dan ansar, termasuk Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, telah bertanya, apakah yang sedang berlaku? Aku nampak semua orang Islam dalam keadaan sedih dan gelisah. Mereka menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah syahid. Sayyidina Anas radhiyallahu lalu berkata, apa guna kamu hidup setelah ketiadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ambillah pedang kamu, ayo kita maju untuk syahid. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu sendiri telah menghunus pedang di tangannya, lalu merempuh masuk ke dalam kumpulan orang-orang kafir dan terus berperang sehingga beliau gugur syahid. Keterangan maksud Sayyidina Anas radhiyallahu anhu ialah kehidupan mereka tidak berguna lagi sekiranya tidak dapat melihat wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Lantaran itulah beliau telah mengorbankan nyawanya. Kisah yang seterusnya, wasiat Sayyidina Sa'ad bin Rabbi radhiyallahu di medan Uhud. Dalam peperangan Uhud ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, bagaimanakah keadaan Sa'ad bin Rabbi radhiyallahu? Apakah yang telah berlaku kepadanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menghantar seorang sahabat untuk mencari beliau. Sahabat tersebut telah pergi mencarinya dalam kalangan para syuhada, menyeru namanya kalau-kalau beliau masih hidup. Kemudian beliau mengatakan, saya telah dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu keadaan Sa'ad bin Rabbi. Lantas kedengaran satu suara yang lemah datang dari satu penjuru. Beliau terus menuju ke sana dan setiba di sana beliau mendapati Sayyidina Sa'ad radhiyallahu sedang terbaring antara 7 orang yang telah terbunuh dalam keadaan nyawa yang sudah terputus-putus. Apabila sahabat itu tiba hampir dengannya, Sayyidina Sa'ad radhiyallahu telah berkata kepadanya, sampaikanlah salamku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan katakanlah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala membalasi baginda sallallahu alaihi wasallam bagi pihak saya balasan yang lebih baik dan lebih afdal daripada sebaik-baik perkara yang pernah Allah Subhanahu wa taala balasi mana-mana nabi bagi pihak umatnya. Sampaikan juga pesananku kepada orang-orang Islam bahawa kalaulah orang-orang kafir mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan walaupun hanya tinggal dalam kalangan kamu seorang yang masih berkelip salah satu daripada matanya, maka satu pun alasan kamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkata demikian, beliau telah menghembus nafasnya yang terakhir. Keterangan
Sememangnya para sahabat radhiyallahu majma'in telah membuktikan kesanggupan mereka mengorbankan nyawa untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengalami kecederaan demi kecederaan, nyawa hampir melayang, tetapi betapa hebat cinta mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga walaupun mereka menghadapi perkara yang perlu diadukan, ada kebimbangan dan ada kerisauan terhadap sesuatu, masih semangat mereka ialah untuk memelihara Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk mengorbankan nyawa demi baginda sallallahu alaihi wasallam. Alangkah bahagia sekiranya saya tidak layak ini pun dikurniakan dengan secebis cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedemikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fajazahullahu anna afdala ma jaza sahabiyan an ummati nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan balasan kepada beliau bagi pihak kita dengan sebaik-baik balasan yang pernah dikurniakan kepada mana-mana sahabat bagi pihak umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup dengan tasbih kifara subhanakallahumma wa bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.